Baik, sekarang ini tahukah anda bahawa masa yang terbaik untuk apa? Terbaik sekarang ini dengan hujan, dengan panasnya, terbaik untuk nyamuk Aedes membiak. Dan kita akan bawakan mengetahui lebih mendalam lagi tentang nyamuk Aedes yang membawa kepada denggi, bahaya kepada masyarakat, yang boleh membawa kepada maut dan pelbagai kesusahan. Saya nak bersama dengan Cik Taufik Omar sebagai Ketua Penolong Pengarah Entomologi, Cawangan Entomologi dan Pers, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Cik Taufik. Sama-sama. Okey, baik. Di depan kita bawakan sekali imbas, memang saya nampak betul-betul sama, tapi rupanya nyamuk ini ada spesies berbeza. Ya, betul. Kalau diikutkan sebagai pengkaji serangga, banyak spesies nyamuk Aedes ini. Ya, betul. Jadi boleh dapat diterangkan ya. Dia kalau dekat Malaysia, kalau berdasarkan data yang ada, kita ada dalam 107 spesies Aedes lah sebenarnya. Okey. Tapi yang boleh bawa demam denggi hanya 2 spesies ni saja. Memang yang ni 2 spesies ni dia memang dominan lah dalam sekitaran kita. Maknanya kat mana-mana kita kalau kita jumpa air bertakung jernih, kemungkinan 2 spesies ini dia akan membiak lah. Ya, di belakang saya contohnya, ni contoh gambaran sajalah. Sekarang ni hujan ya. Siangnya panas terik, kemudian hujan. Jadi saya mendapat maklumat awal bahawa itu keadaan yang sangat sesuai untuk menggalakkan pembiakan nyamuk. Ya, betul. Sebab dia kalau macam bila hujan, maknanya bekas-bekas yang dulunya kosong dia akan jadi bertakung lah. Okey. Dan bila nyamuk membiak dalam tu, dengan cuaca yang panas, dia akan menggalakkan lagi membiakkan nyamuk. Maknanya dia punya kitaran hidup dia akan semakin cepatlah. Maknanya contoh kalau macam dalam masa seminggu biasanya, dan mungkin kurang pada seminggu dia dah boleh jadi nyamuk dewasa. Maknanya populasi nyamuk tu akan sentiasa meningkatlah. Jadi adakah dengan cuaca itu membantu kecepatan pembiakannya? Oh, ya, sudah tentu. Dengan cuaca dia lagi panas, maknanya lagilah kitaran hidup dia makin singkat, maknanya populasi itu akan semakin bertambah dan orang kata apa, dia punya keinginan untuk dia bertelur pun akan makin meningkat juga. Menakutkan bila dengar tu. Okey, baik, sepanjang tempoh kita lah daripada sepanjang PKP lah kita ambil sedang kan. Adakah jumlahnya semakin meningkat? Kalau kita lihat kan untuk kita punya macam kes denggi sekarang ni lah, kalau kita lihat macam orang kata apa, sampai minggu lepas berakhir pada 18 Julai tahun 2020, kita ada 60,717 kes denggi dengan 99 kematian. Jumlah ni kalau kita tengok dia agak menurun. Menurun berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Tetapi orang kata apa, tahun lepas kita ada dalam tempoh yang sama kita ada 72,356 kes dengan 108 kematian. Memang kalau kita lihat kes menurun 16.1% dan kematian pun menurun dalam 8.3%. Tapi malangnya kita lihat walaupun dia menurun secara keseluruhan di Malaysia, terdapat 6 negeri lah menunjukkan peningkatan, iaitu di Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Kelantan dan Sarawak. Dan yang kita membimbangkan kita pula dalam tempoh 4 minggu kebelakangan ni, memang setiap minggu trend kes denggi meningkatlah sebab kita mencatatkan dalam 2,000 kes demam denggi seminggu. Yang kadar yang agak tinggilah, kita bimbang kalau tak diambil tindakan segera, kemungkinan kes denggi ni akan terus meningkat lagi. Ya, selain kerjasama masyarakat sebab sekarang ni pun kita utamakan pencerahan sosial, penegak gotong royong pun perlu ada SOP-nya kan. Ya, betul. Jadi apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat? Sebab kadang-kadang ada rumah yang ditinggalkan, contoh macam PKP sebelum ni, kita dapat pulang ke rumah kan, mungkin tak dapat rentas negeri, tapi sekarang ni dah ada dibolehkan. Jadi apa usaha yang dapat kita gerakkan untuk membasmi wabak ni? Untuk membasmi demam denggi ni, maksud saya untuk membasmi pembiakan demam Aedes, sebenarnya bagi saya pun secara peribadi saya rasa mudah sebenarnya. Tetapi kena ada orang kata apa, keazaman untuk kita menghapuskan pembiakan ni. Kita ambil contoh untuk cara terbaik kita mengatasi demam denggi ni adalah dengan cara kita menghapuskan tempat pembiakan Aedes. So kita ingin ingat ada 2 spesies nyamuk, satu yang ini nama Aedes albopictus, yang ini nama Aedes aegypti. Apa bezanya kedua spesies ni? Ini spesies yang ni dia membiak dalam rumah, yang ni membiak di luar rumah. Jadi bermaksud bila ada 2 spesies berbeza membiak di tempat yang berbeza, bermaksud kita kena ada pendekatan yang berbeza untuk mengatasi kedua-duanya. Maknanya ini dalam rumah. Ini dalam rumah. Mungkin sifat dia lebih manja kot, lebih kepada kawasan yang terlindung ke macam mana? Ya, betul, terlindung dalam rumah. Jadi maknanya dalam rumah kalau kita lihat mana-mana bekas air bertakung, contoh kolam mandi, sistern, even sekarang ni kalau kita lihat dalam penapis air pun kita dah boleh jumpa pembiakan. Jadi maksudnya kalau perkara ini tidak diatasi, maknanya kes akan masih meningkat. Yang ini pula membiak luar rumah. Kalau luar rumah, bekasnya lebih banyak daripada yang dalam rumah.
Jadi ini kita boleh namakan apa saja bekas yang boleh menakung air, bekas plastik, baldi, tayar, tong, semua kalau ada ropak je. Asal dia punya konsep dia sini, mesti air itu dia jernih, bertakung dan jernih. Kalau dia bertakung kotor, nyamuk Aedes pun tak suka. Ataupun kalau dia jernih mengalir pun nyamuk Aedes tak suka. Mana bukan tempat pembiakan untuk nyamuk Aedes. Mesti jernih Okey, baik. Dengan perkataan yang sini, saya kata sinilah kata apa, pembiakan nyamuk Aedes ni biasanya di dalam bekas-bekas yang diwujudkan oleh manusia sendiri. Bekas-bekas yang diwujudkan oleh manusia. Baik, dengan ancaman luar dalam. Jadi kalau ikutkan, kalau sebagai masyarakat, kalau ikut senang kita nak je letak tablet penghapus Aedes kan. Tapi adakah teknologi terbaru yang memudahkan orang yang mungkin cuai ke tak tersempat untuk mempergebaskan ruangan ke, ada yang diletakkan mungkin pelbagai inovasi ke? Sebenarnya untuk mengatasi demam denggi ni sebenarnya selain daripada yang cara konvensional yang kita buat sekarang ni, contohnya macam kita buat semburan kabus dan sebagainya, kita juga ada menjalankan projek-projek yang barulah macam projek nyamuk Aedes Wolbachia, yang mana nyamuk Aedes dewasa tu sudah ada Wolbachia ada dalam badannya, yang mana dia akan boleh menghalang berlakunya jangkitan demam denggi lah. Maknanya virus denggi yang ada dalam badan nyamuk tu tidak boleh matang dan tidak boleh menjangkit pada manusia. Tetapi masalah utamanya projek yang ini biasanya masa yang lama untuk kita melihat kesannya. Jadi langkah terbaik walaupun adalah kita kena ambil tindakan segera menghapuskan semua bekas-bekas yang boleh menakung air. Yang semua peluang risiko kita tutup ya. Okey. Baik, kita nak zoom in kepada ni. Kita panggil sebagai lava Aedes ini. Kalau dapat saya pegang. Okey, berapa cepat dia akan bertransformasi ataupun berubah daripada telur? Okey, kitaran hidup nyamuk ni sebenarnya ambil masa seminggu daripada mula dia bertelur sampai jadi dewasa. Tapi mana saya kata tadi pada peringkat awal, kalau cuaca lebih sesuai, kemungkinan kitaran hidup tu dia akan jadi pendek. Maksudnya daripada 7 hari dia bukan dia ambil masa 5 hari saja untuk dia jadi dewasa. Dia makin cepat. Jadi macam yang ni dia dah peringkat lawa. So peringkat pertama telur ni agak susah kita nak nampak sebab dia kecil, bersaiz 1 hingga 3 mm. So dia akan jadi lawa, lepas tu pupa dan ada jadi nyamuk dewasa. Mana kitaran hidup dia tu memang lengkaplah selepas tu. Maknanya dia ambil masa yang agak singkat. Macam tadi saya kata, kalau lebih panas lebih cepat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan cuaca hujan, panas ni, memang keadaan yang cukup sesuai untuk membiarkan nyamuk. Maknanya populasi nyamuk tu akan terus berlipat kali ganda. Ya, betul. Adakah tumpuan terhadap lokaliti tertentu? Mungkin kawasan hotspot yang diberikan tumpuan? Okey, kalau kita lihat sekarang ni, di Malaysia setakat minggu lepas dalam sehingga 18 Julai kita ada 86 lokaliti hotspot di serata Malaysia lah. Walaupun yang paling banyak berlaku di Selangor dan juga di wilayah Sultan Kuala Lumpur. Tapi walaupun dia berlaku di kawasan hotspot, kawasan-kawasan lain pun kita jangan lupa jugalah. Maksud saya, kita kena pastikan semua kawasan, kita kena pastikan pembiakan nyamuk Aedes dapat kita atasi. Tadi ada sebut tentang Wolbachia. Jadi sejauh mana dia punya kesan tu akan mengurangkan pembiakan nyamuk? Kan ambil ataupun masa yang sebenarnya projek nyamuk Aedes Wolbachia ni bukan untuk mengurangkan populasi nyamuk sebenarnya. Dia hanya untuk menghalang jangkitan demam denggi berlaku. Maksudnya nyamuk Aedes tu ada, tetapi dia tidak boleh, virus tidak boleh berkembang dalam badan nyamuk, dan maknanya kalau nyamuk tu gigit kita, dia tak pengaruhi. Maknanya kita tidak akan dijangkiti demam denggi. Dia macam tu. Sebab tu Wolbachia ni dia ambil masa sikitlah. Mungkin makan masa bertahun juga dia sekurang-kurangnya nak nampak kesan dalam 2 tahun lah. Buat masa ni kita ada dalam 19 lokaliti yang kita dah jalankan projek Wolbachia ni, yang melibatkan 3 negeri. 3 di Pulau Pinang dan 7 di Kuala Lumpur, yang mana yang lain tu di Selangor. Setakat ni hasil ni memang amat memberansangkan lah. Maknanya kita boleh menyaksikan penurunan kes ataupun kes yang agak rendah berbanding sebelum projek ini dilaksanakan, yang mana berlaku kes yang terlampau tinggi.
Okey. Jadi saranan akhir kepada masyarakat, ibu bapa, guru-guru semua, sebab kita juga melibatkan kawasan sekolah juga ya, kawasan pejabat, kawasan tetangga. Apa pesanan yang penting kita, sebab tadi bila disebutkan cuaca yang cukup sempurna untuk pembiakan ni memang menakutkan dengan kitaran yang cepat oleh nyamuk ni. Jadi pesanan dan nasihat kepada orang ramai, silakan. Okey, macam ni Cik Fikri ya. Untuk kita mengatasi demam denggi ini, kita kena ada kerjasama untuk semua pihak. Maksudnya kerajaan, pihak berkuasa tempatan, masyarakat pun kena bersama. Bila saya cakap masyarakat ni termasuk juga pihak sekolah, di pejabat, di kilang, maknanya semua kena bekerjasama memastikan yang pembiakan nyamuk Aedes ni tak ada. Maknanya slogan KKM yang kita kata tiada Aedes, tiada denggi, ataupun luangkan masa 10 minit setiap minggu untuk memeriksa pemeriksaan Aedes ni sebenarnya ada satu yang relevan. Itu dia. Dan juga kita harapkan semoga pelbagai usaha digerakkan oleh kerajaan dapat kita sambut dengan tangan terbuka, terutama kempen ke. Kadang bila tengah kempen kita rasa macam kempen kan, tapi rupanya ada tanggungjawab sosial kita sendiri, sebab peningkatan dari segi jumlah pesakit juga membimbangkan ya. Macam saya kata tadi, dalam 3-4 minggu lepas memang kita menyaksikan peningkatan kes. Malah kes dah melebihi 2 minggu, kes seminggu lah. Okey, itu dia. Jadi kita harapkan dengan apa yang berlaku ini memberikan kita peringatan untuk kerjasama dan juga mendapat maklumat yang lengkap daripada pihak yang bertauliah. Terima kasih kepada Cik Taufik Omar sebagai Ketua Penolong Pengarah Entomologi, Cawangan Entomologi dan Pers Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang berkongsi tentang ancaman nyamuk dan dengki. Kita harapkan ada informasi yang berguna untuk anda semua sebab ia melibatkan nyawa pada masa hadapan.